Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim, amma ba'du. Sama-sama kita buka majlis ini dengan kita membaca umul kitab untuk kita hadiahkan kepada junjungan Nabi sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, para tabi'in, tabi'in. Seterusnya kita sedekahkan khusus untuk almarhumah zaujah kepada Ustaz Ismail. Allah Subhanahu wa taala beri keampunan, beri kerahmatan dan menempatkan di kalangan orang beriman insyaallah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, biasa pertama ni kita merapatkan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini kita dipertemukan semuanya atas ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Yang keduanya, ini adalah bulan yang kedua selepas pihak masjid ataupun pihak Jabatan Agama membenarkan untuk kita mengadakan kuliah antara Maghrib dan Isyak. InsyaAllah saya akan berhenti kurang 8.40 untuk memberi ruang pada tuan untuk bertanya atau untuk mengambil buku dan sebagainya. Yang ketiganya, kata Ustaz Rizal, lama dah tak berkuliah secara semula, maka saya pun sama. Tapi Ustaz Rizal malam katanya dia ada kuliah online dengan student dia. Saya apa pun tak ada. Kuliah semuka pun tak ada. Kuliah online pun tak ada. Orang tanya kenapa Ustaz tak buat kuliah online? Saya tunggu dulu. Maka dah berapa bulan dah tak ada kuliah. Kuliah tetapnya di rumah. Khususnya pada bulan Ramadan itu sama dengan keluarga. Maka kita full swing habislah. Full swing. Kuliah di rumah ikut suka kita kan. Dia tak ada SOP. Dia tak ada undang-undang, tak ada peraturan, ikut suka aku. Tapi kerana kita kuliah kat masjid ni, adalah beberapa peraturan. Itu pun kok boleh kita ikut. Saya lah. Ada pun tuan-tuan yang saya nak kongsikan dengan tuan-tuan adalah mungkin barangkali merupakan satu ulangan mungkin yang pernah disampaikan oleh pentazkirah yang lain, ataupun mungkin pernah juga saya kongsikan dengan tuan-tuan. Tapi tak apalah, anggaplah ia sebagai satu peringatan untuk kita bersama. Alah, kalau tuan-tuan tengok Asro tu berapa kali ulangan, saya cakap kat saya. Cakap apa? Tuan-tuan tengok Asro ulangan tu berapa kali, tenganga lagi depan. Itu kan. Kalau tengok Hindustan sampai Malaysia dia tengok ulangan. Kalau tengok bola contohlah Piala Malaysia, Perak menang pula hari tu kan, tengok berapa kali ulang. Sekali tengok kalah pula. Macam mana? Tengok ulangan. Itulah kita kan. Samalah macam kita dululah. Rasanya merasa kot tuan-tuan depan saya ni, kecuali Usop dengan Said kot, dia ni zaman media masa, zaman teknologi ni, taklah merasa sorak-sorak agaknya. Pak Imam pun begitu agaknya. Pak Imam muda lagi. Saya tua. Masa bercinta itu, baca sorat daripada kekasih berapa kali baca? Cakap apa? Mana saya berapa kali baca? Isi sama Pak baca pula yang putih. Sorat putih. Udah tak jadi, dah tak ada jodoh. Katanya bapak tak sudi. Pasal anak orang jenis getah je. Itu pun baca berapa kali? Baca ngobok. Kok baca boleh rubah hidup juga. Saya nak ngabarkan orang itulah. Jadi apa pun kalau sebagai satu ulangan, tuan-tuan kadap je lah.
Tuan-tuan minta Allah Subhanahu Wa Taala, malam ini oleh kerana tak ada satu kitab khusus untuk saya pun dah lama dah pernah rasa kan, bukan lagi sebelum PKP rasa. Tak tahu last kali bila kan. Jadi malam ini insya-Allah saya bawa satu tajuk untuk kita kongsikan bersama, iaitu kita semarakkan perjuangan Islam. InsyaAllah saya baca dulu hadis Nabi SAW yang tuan-tuan dah dengar, yang diambil dari kitab hadis yang dikumpulkan oleh Al-Fadil Tuan Guru Ustaz Fahmi Zamzam, yang menyimpulkan tentang peristiwa akhir zaman. Hadis yang ke-9 dalam satu bab, iaitu Islam kembali asing. Saya hanya menyentuh sikit, lepas tu kita akan tengok beberapa kupasan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bada al-islamu ghariba wa sayaudu kama bada'a ghariba fatuba lil ghuraba. Rawahu Muslim. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, telah bersabda Nabi SAW, Islam mulai berkembang dalam keadaan yang asing dan ia akan kembali asing pula, maka beruntunglah orang yang asing. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi kita nak tengok bagaimana beruntungnya kita tu, sebab pemikiran kita untung tak sama dengan apa yang nak Allah Subhanahu Wa Taala maksudkan dengan untung dalam Islam tu. Kita kalau untung, kita berniaga untung saja. Kalau main lawan nak menang, tu kira untung. Kalau kita kata rugilah kita. Tapi adakah begitu yang dimasukkan dalam Islam, untung tu begitu? Saya sempat tengok parti di wall kawan saya, kawan di Facebook saya, dan merupakan rakan perjuangan saya di Sabah hari itu, yang kini sama-sama dengan saya dah balik. Dia balik ke Pahang, saya balik ke Perak. Dikongsikan satu yang saya rasa sangat tersentuh. Dikata minggu ni lah, kebetulan berkesempatan untuk buat ziarah Cakna dan menyantuni beberapa orang muridnya yang dalam keadaan yang susah dan dhaif, membawa sedikit bantuan. Dan dia pergi ke rumah anak murid dia itu, tengok rumah kayu yang sangat usang dan dhaif. Bila menyapa masuk dalam, jumpa dengan bapa kepada murid itu, dan alangkah terkejutnya tuan-tuan. Dia kata, saya sangat terkejut, dia kata, sebab bapa kepada budak itu yang sebelum ni dia tak tahu itu bapa dia, sebelum ini pernah mendermakan kepada sekolah untuk pembinaan surau sekolah, jumlahnya ialah 10,000 tuan-tuan. 10,000 yuk. Rumah kayu, rumah usang je. Kita rasakan kata 10,000, rasanya keluar RM10 dah tergetar dah rasanya. Tuan-tuan, maka dilontarkan pertanyaan, kekuatan apakah yang dimiliki oleh bapa budak ini? Maka tentulah kekuatan itu adalah kekuatan iman. Sebab apa? Sebab dia nak berebut menjadi orang yang untung di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, dengan memberi pinjaman kepada Allah Ta'ala, yang Allah Ta'ala akan pulangkan dengan beratus kali ganda lebih baik daripada pinjaman yang diberikan oleh dia. Pinjamannya maksudnya infak ke jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. So kita nak tengok, beginilah yang dikatakan untung. Kalau kita macam mana, ada 10,000, Said ada 10,000, kahwin rasanya. Ada 10,000, rasa boleh ke? Tak tahu berapa kita boleh bagi kan. So kita nak tengok. Jadi dalam hadis ini Nabi SAW kata, Islam itu bermula dalam keadaan yang dagang. Maka satu hari nanti pusingannya dia akan balik dalam keadaan yang dagang. Tapi Nabi kata, maka beruntunglah kamu kalau kamu menjadi ada pada masa itu. Kamu menjadi orang yang dalam keadaan yang dagang untuk membawa Islam. Maka tidak ada contoh yang lain. Yang terbaik kita tengok ialah kena tengok
siapakah yang berada di keliling Nabi SAW. Hari ini saya nak bawa beberapa kisah tentang sahabat Nabi SAW yang dapat kita jadikan sebagai satu panduan. Kalau tak dapat kita ikut banyak pun, dapat ikut sikit pun jadilah. So kita tengok, kita singgung beberapa. Pertama, sahabat Nabi yang bernama Sa'ad bin Rabi'. Saya tuan-tuan biasa dengar. Sa'ad bin Rabi' ini adalah orang Ansar yang dipersaudarakan dengan Abdurrahman bin Auf. Tuan-tuan, Sa'ad bin Rabi' ini adalah orang kaya. Itu tuan-tuan tahu, orang kaya. Bila mana dipersaudarakan dengan Abdurrahman bin Auf, dia bagi tawaran yang luar biasa kepada Abdurrahman bin Auf, yang tuan-tuan pun tahu. Dia kata, aku adalah orang yang antara yang terkaya di Madinah. Kalau kamu nak setengah daripada harta aku bagi. Aku ada 2 orang isteri. Kalau kamu berkenan mana satu, tunjuk je. Aku akan pisahkan dia. Cukup edah nanti kamu menikahlah dengan dia. Tetapi ditolak oleh Abdurrahman bin Auf. Sebaliknya diminta untuk tunjukkan aku jalan untuk pergi ke pasar. Itu tuan-tuan kisah yang tuan-tuan tahu. Nak ngapakan bahawa Sa'ad bin Rabi' ini orang kaya, tuan-tuan. Dia orang kaya. Tetapi apa yang berlaku akhirnya kepada Sa'ad bin Rabi'? Dia adalah salah seorang daripada syuhada yang syahid di medan Uhud, tuan-tuan. Dia syahid di medan Uhud dengan 70 kesan tikaman di badan dia. Ada 70 lebih kesan tikaman dekat badan dia. Syahid dalam medan perang Uhud. Tetapi selepas selesainya perang Uhud, Nabi SAW menghimpunkan para sahabatnya. Tengok mana ada lagi sahabat yang belum lagi dijumpai. Maka akhirnya Nabi bagi tahu, siapakah di kalangan kalian, di kalangan kamu ini, yang boleh untuk mencari di manakah Sa'ad bin Rabi'. Maka akhirnya Zaid bin Sabit kata, ya Rasulullah, aku boleh cari. Kata Nabi SAW kepada Zaid bin Sabit, wahai Zaid bin Sabit, kalau kamu cari Sa'ad bin Rabi', kalau kamu jumpa dia, kalau kamu ketemu dia, sampaikan salam aku kepada dia. Dan tolong tanyakan kepada dia soalan daripada aku, bagaimanakah keadaan kamu wahai Sa'ad bin Rabi'. Tuan-tuan, Zaid bin Sabit pun pergi cari, tuan-tuan. Cari di kalangan mayat-mayat yang bergelimpangan. Maka akhirnya jumpa Sa'ad bin Rabi' dalam keadaan yang memang sakratul maut. Memang dah tak ada harapan. Maka akhirnya bila Zaid bin Sabit menemui Sa'ad bin Rabi', dia pun cakap, wahai Sa'ad, Nabi SAW sampaikan salam kepada kamu. Dengar saja nama Nabi SAW, terus Sa'ad bin Rabi' rasa cergas, tuan-tuan. Rasa segar. Dan Nabi tanya, bagaimana keadaan kamu wahai Sa'ad bin Rabi'. Maka akhirnya dibagi tahu kepada Zaid bin Sabit, aku sedang mencium bau syurga. Dan tolong sampaikan salam aku kepada Nabi SAW, dan aku berdoa untuk Nabi supaya Allah Ta'ala akan bagi ganjaran balasan yang lebih baik seperti mana yang Allah Subhanahu Wa Taala telah bagi ganjaran kepada nabi-nabi yang terdahulu. Dan tolong sampaikan kepada saudara aku di kalangan Ansar, apakah alasan yang kamu akan bagikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala nantinya bila Allah Taala tanya di yaumil mahsyar nanti, apakah usaha yang kamu buat untuk membantu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya dia syahid di situ, tuan-tuan. Sa'ad bin Rabi'. Ini golongan yang beruntung yang pertama. Sahabat Nabi SAW yang kedua yang kita tengok pada malam ini, namanya Amru al-Jamuh. Masuk Islam ketika umur 60 tahun. Tuan-tuan, Amru al-Jamuh ini ada 3 orang anak. Dalam satu riwayat menyatakan anak-anak itu namanya Mu'az, Mu'awwas dan Khalad. Anaknya 3-3 dah masuk Islam.
di tangan Mus'ab bin Umair, iaitu duta yang dihantar oleh Nabi SAW dari Mekah ke Madinah. Tiga-tiga ni dah masuk Islam. Isteri Amru al-Jamuh yang bernama Hindun pun dah masuk Islam. Tinggal Amru al-Jamuh lagi belum masuk Islam. Dan biasanya orang-orang yang belum Islam pada masa itu, mereka ada patung sembahan berhala, patung berhala untuk disembah. Namanya ialah Manata. Dibagi ingat, dipanggil isterinya Hindun, wahai Hindun, tolong ingat kepada anak-anak kita, jangan pergi dekat, jangan menghampiri orang yang bernama Mus'ab bin Umair. Akhirnya tentang kita ringkaskan saja, akhirnya dia tak tahu bahawa isteri dan anak-anaknya dah masuk Islam. Akhirnya dia panggil anaknya, berdialog dengan anaknya, katanya, jangan kamu hampiri manusia yang bernama Mus'ab bin Umair. Anak dia argue, dia kata, kenapa? Yang aku tahu bahawa Mus'ab bin Umair ni orang yang baik-baik saja, dan dia ajarkan kepada kami benda yang baik-baik. Dia ajarkan kepada kami. Akhirnya dibaca kepada bapa dia suratul Fatihah. Maka bila Amru al-Jamuh dengar suratul Fatihah, terus hatinya terpesona, tuan-tuan. Ditanya lagi, ada tak yang lain-lain dia baca? Banyak lagi yang dibaca oleh Mus'ab bin Umair, semua cantik-cantik, indah-indah belaka. Bapa, masuklah Islam. Ucaplah kalimah syahadah bersama-sama dengan kami dan bersama dengan ibu kami. Tapi oleh kerana Amru al-Jamuh ni, dia cukup terikat dengan Manata ni, yang sebelum ini kalau sebarang apa yang dia nak buat, dia mesti rujuk dengan Manata dulu. Dia kata bapa akan buat keputusan kalau diputuskan oleh Manata. Anak-anak dia gelak, Pak, patung tu tak boleh buat apa-apa, bapa minta apa pun memang tak boleh. Manata ni patung berhala yang dibuat daripada kayu yang cantik. Dan Amru al-Jamuh letak minyak wangi yang wangi lah. Akhirnya malam tu dia minta, Amru al-Jamuh minta pada Manata, minta petunjuk pada Manata, betul tak aku nak boleh ikut agama yang dianuti oleh anak-anak aku dan isteri aku? Malam itu anak-anaknya intai, ditemani oleh Muaz bin Jabal. Mereka berempat angkat Manata tu pergi buang dekat tempat pembuangan sampah. Esoknya Amru al-Jamuh pergi buka pintu bilik dan tengok Manata, tengok-tengok dah tak mandang, tuan, dah tak ada. Udah tak ada. Mana pergi pula Manata ni? Kau boleh jalan sendiri ke? Akhirnya pergi tengok, rupa-rupanya dah ada dekat tempat pembuangan sampah. Dia ambil, tuan-tuan. Dia ambil, bawa balik, basuh, cuci bersih-bersih, pakaikan minyak wangi, letak balik. Anak dia tengok, ada balik sini Manata ni. Malam tu minta lagi. Malam itu juga anak-anak dia buat benda yang sama, buang. Besok Amru al-Jamuh tengok tak ada, pergi cari dekat tempat yang sama, bawa balik, basuh lagi sekali, letak minyak wangi. Kali ini letak satu pedang, dikalungkan dekat lehernya. Dia bagi tahu Manata, kalau ada siapa-siapa yang datang nak usik kamu, pandai-pandailah kamu guna pedang ni, katanya. Akhirnya besok dengan pedang-pedang berlebuh, tuan-tuan, dekat tempat yang sama, kali ini berhampiran dengan bangkai seekor anjing. Akhirnya Amru al-Jamuh tengok, betul lah, memang kamu pun tak dapat nak bantu diri kamu sendiri, bagaimana kamu nak bantu orang lain? Akhirnya tuan-tuan, Amru al-Jamuh masuk Islam. Dan saat dia sudah Islam, memang dia tak ketinggalan lagi, tuan-tuan, sama dengan Nabi SAW. Tapi dalam peperangan Badar dia tinggal. Akhirnya dia ikut dalam peperangan Uhud, yang mana anak-anaknya dah pergi dah, tiga-tiga dah. Lalu dia rasa di hati dia, kenapa anak aku pergi, aku tak pergi lagi. Sedangkan tuan-tuan, Amru al-Jamuh ni sebenarnya dia memang ada pengecualian. Sebab apa? Dia fizikal dia tak sama dengan manusia biasa. Kakinya tempang sebelah. Maka dia bagi tahu ke anak dia, bapak pun nak ikut juga. Anak dia kata, bapak tak payah ikutlah. Abah tak payah ikut sebab abah ada pengecualian, duduk saya di rumah.
Anak pujuk elok-elok, rupa-rupanya dia rasa tercabar dengan pujukan anaknya. Dia tak puas hati, dia pergi jumpa Nabi SAW. Ya Rasulullah, anak aku tak bagi aku ikut pergi perang. Mana boleh, aku pun nak mati syahid juga. Akhirnya Nabi SAW kata dekat anak-anak dia, dah biarlah abah kamu pergi, biarlah ayah kamu pergi nak syahid. Akhirnya dibenarkan, diizinkan oleh Nabi SAW Amrul Al-Jamuh untuk ikut serta dalam peperangan Uhud. Sebelum pergi, dia jumpa lu isteri dia, babai lah. Dia kata ini adalah pertemuan kita yang terakhir. Lalu dia berdoa, ya Allah, terima aku sebagai syahid, bagi syuhadat dalam perang Uhud, dan jangan kamu kembalikan aku ke rumah semula. Akhirnya tuan-tuan, Amrul Al-Jamuh syahid di medan Uhud bersama dengan anaknya yang bernama Khalid, mempertahankan Nabi SAW. Yang ketiga, sahabat Nabi yang bernama Anas bin Nadar, iaitu pakcik kepada Anas bin Malik, juga berlaku dalam peperangan Uhud. Di saat Anas bin Nadar ditanya, persiapan kamu untuk pergi ke Uhud? Kata Anas bin Nadar, aku akan ke Uhud sebab aku dah mencium, menghidu semerbaknya bau syurga. Dia dah tahu dah dia dah rasa dah dia akan syahid. Akhirnya tuan-tuan, ketika berlakunya konflik yang kemuncak dalam peperangan Uhud, apabila pihak kafir Quraisy bagi tahu bahawa Nabi SAW telah mati dalam peperangan itu, ada di kalangan sahabat-sahabat Nabi SAW dah rasa kecewa dan putus asa. Maka akhirnya diberi semangat oleh Anas bin Nadar. Dia bagi tahu bahawa kenapa kamu semua duduk begini. Kata mereka bahawa kami mendengar bahawa Nabi SAW dah mati. Maka kata Anas bin Nadar, kalaupun Nabi SAW dah mati, apakah kita duduk di sini berpeluk tubuh saja? Siapa lagi yang nak sambungkan perjuangan Nabi SAW kalau bukan kita? Oleh kerana dia bagi semangat oleh Anas bin Nadar, maka sahabat-sahabat yang lain semua bangkit semula. Dan akhirnya Anas bin Nadar ni tuan-tuan mati syahid dengan lebih 80 kesantikaman, mengikut satu riwayat. Dan kisah Anas bin Nadar ini Allah Subhanahu Wa Taala telah ceritakan dalam surah Al-Ahzab ayat 23. Tuan-tuan rujuk balik surah Al-Ahzab ayat 23 yang menceritakan bahawa Anas bin Nadar ini ketika dia terlepas dalam peperangan Badar, dia berjanji untuk ikut dalam peperangan Uhud. Maka janji itu ditepati dalam peperangan Uhud. Allah SWT rakamkan dalam surah Al-Ahzab ayat yang ke-23 tuan-tuan. Ini sahabat-sahabat Nabi yang Allah SWT singgung dalam ayat suci Al-Quran tuan-tuan. Yang seterusnya, tokoh kanak-kanak yang kedua-duanya berumur 15 tahun. Dua orang namanya, satu namanya Rafiq, satu namanya Samurah. Yang mana Nabi SAW membenarkan Rafiq untuk ikut dalam peperangan Uhud. Sebab kalau kita tengok dalam sirah, Nabi SAW membenarkan ikut serta dalam peperangan Uhud kalau umur dah 16 tahun. Tapi dua-dua budak ini umur 15 tahun. Tapi Rafiq Nabi bagi pergi, sedangkan Samurah Nabi tak bagi pergi. Mungkin badannya kecil sikit daripada Rafiq, menyebabkan Samurah tak puas hati. Samurah jumpa dengan Nabi SAW, ya Rasulullah, ngapa aku tak boleh ikut? Rafiq bagi, sedangkan kami umur sama. Kalau kau izinkan aku ya Rasulullah untuk lawan gusti dengan Rafiq, aku akan buktikan aku boleh kalahkan Rafiq. Maka Nabi kata, Nabi nak layan budak-budak yang semangat ni. Nabi kata kalau begitu gustilah. Akhirnya bergusti Rafiq dengan Samurah ni. Memang ternyata Samurah dapat menewaskan Rafiq. Oleh kerana Samurah dapat menewaskan Rafiq, Nabi kata kalau begitu wahai Samurah, kamu pun boleh ikut serta dalam peperangan Uhud. Tuan-tuan, macam mana tuan-tuan? Ini budak ni kan. Ini budak yang dia merasakan bahawa apakah peranan, apakah sumbangan yang dia boleh bagi untuk
menegakkan agama Islam. Tokoh yang seterusnya, Abdullah bin Jahsy, iaitu sepupu kepada Nabi SAW dan juga merupakan ipar kepada Nabi, kerana Zainab bin Jahsy adalah merupakan saudara perempuannya. Dia antara orang yang paling awal Islam. Sebelum Nabi SAW berdakwah di rumah Al-Arqam lagi, dia dah Islam dah. Dan dia merupakan orang nombor 2 berhijrah selepas Abu Salamah. Apabila dia berhijrah, tuan-tuan, dia berhijrah dengan selai sepinggang. Rumahnya, segala harta kekayaannya dirampas. Tak lain tak bukan, tentulah satu tokoh yang tuan-tuan kenal, iaitu Tan Sri Abu Jahal. Ni habis dirampasnya apa semua. Akhirnya apabila Abdullah bin Jahsy ini dia tahu barang-barang dia telah dirampas, rumahnya telah digunakan oleh Abu Jahal ketika di Madinah, dia mengadu ke Nabi SAW. Dia mengadu, ya Rasulullah, rumah yang aku tinggalkan, harta yang aku tinggalkan, habis semua diambil oleh Abu Jahal. Apa kata Nabi SAW kepada Abdullah bin Jahsy? Dia kata, wahai Abdullah, apakah kamu tak ingin bahawa Allah SWT menggantikan satu rumah yang lebih baik di syurga? Maka Abdullah bin Jahsy kata, tentulah aku ingin. Makna nak ngabarkan bahawa apa yang barang yang hilang, yang diambil oleh Abu Jahal, Allah SWT akan ganti yang lebih baik kepada Abdullah bin Jahsy. Dan dia merupakan panglima perang yang pertama, tuan-tuan. Belum berlaku perang Badar lagi. Abdullah bin Jahsy dihantar bersama dengan 8 orang yang satu syariah, iaitu peperangan yang tidak disertai oleh Nabi SAW. Kalaupun bukan peperangan, tapi merupakan satu intipan yang bernama Bi'sah, yang Nabi SAW lantik Abdullah bin Jahsy ini sebagai pembawa panji atau ketua. Tugasnya adalah untuk pergi tengok, tinjau-tinjau orang Quraisy, orang kafir Quraisy yang datang daripada Mekah, yang nak menyeberang pergi ke Syam. Dia orang yang pertama. Dalam delegasi yang pertama itu, Nabi bagi tahu kepada Abdullah bin Jahsy, kamu pergi, bersama kamu ni ada surat. 2 hari lepas ini baru kamu boleh buka surat ini. Tuan-tuan, Abdullah bin Jahsy, amanah dia. Pegang surat itu, tuan-tuan. Pergi dalam perjalanan tu, tunggu lepas 2 hari baru buka, tuan-tuan. Lepas 2 hari baru buka. Main zaman sekarang ni, tuan-tuan, ni main-main. Usah kata keputusan mesyuarat, belum mesyuarat dah keluar. Belum mesyuarat dah bocor cerita. Apa benda mesyuarat aku itu? Sahabat Nabi, amanah dia, amanah yang betul-betul amanah. 2 hari lepas tu baru dia buka surat. Rupanya Nabi bagi tahu, pergi kamu dekat satu tempat namanya Nakhlah. Tengok orang kafir Quraisy bagaimana keadaan mereka. Nabi kata tengok je. Bukan nak serang apa. Kebetulan pada masa itu adalah bulan yang diharamkan berperang. Maka bila dah dibaca, Abdullah bin Jahsy kata kepada 7 orang rakan dia, kata 7 orang rakan yang lain, dia bagi tahu bahawa sekarang Nabi perintahkan aku dan kamu semua untuk pergi ke Nakhlah untuk meninjau keadaan kafir Quraisy yang berada di sana. Siapa-siapa yang rasanya tak nak bersama, aku tak marah pun, boleh balik semula ke Madinah. Aku tak marah, biar aku pergi seorang pun tak apa. Tapi kata kawan-kawan yang lain, sahabat-sahabat yang lain 7 orang tu, kami taat kepada apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Akhirnya mereka pergi, tuan-tuan. Dan katanya dalam riwayat menyatakan, tuan-tuan tengok dalam sirah Ibn Hisham, itu merupakan hari yang terakhir, hari yang tidak dibenarkan untuk perang, hari yang diharamkan untuk perang. Tetapi apa yang dilakukan oleh Abdullah bin Jahsy, bahawa dia menyerang kumpulan tersebut, membunuh orang kafir Quraisy dan merampas harta, dan membawa 2 orang tawanan, bawa balik ke Madinah. Bila Nabi nampak, Nabi sangat marah, tuan. Sebab Nabi kata kepada Abdullah bin Jahsy, aku suruh kamu pergi tengok, bukan pergi perang. Kebetulan bulan ini bulan haram. Akhirnya menyesal Abdullah bin Jahsy bersama dengan 7 orang sahabat yang lain. Lepas itu pula ada pula di kalangan beberapa orang
Madinah, menunggu peluang. Menunggu peluang. Orang kata, inilah, ini tak boleh harap, tak dengar cakap Nabi. Macam-macam dekat kan. Perangai kita selalu orang itu kan. Tengok kawan-kawan yang ada kena timpa musibah, kita pun mula nempik sekali. Tak dapat nak nolong, kita membebankan dia lagi. Saya ringkaskan tuan-tuan, tetapi rupanya Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan ayat yang menceritakan tentang apa yang berlaku itu diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka bila Nabi SAW dapat wahyu itu, Nabi sangat gembira tuan. So nak ngapakan kepada kita bahawa Abdullah bin Jahsy merupakan orang yang pertama, panglima yang pertama dilantik oleh Nabi SAW. Dia juga merupakan orang yang pertama membunuh kafir Quraisy. Dia juga merupakan dalam sejarah merupakan orang yang pertama menangkap 2 orang tawanan perang, dan orang yang pertama mengambil harta rampasan perang. Kemudian apa lagi berlaku kepada Abdullah bin Jahsy? Mereka dua, Abdullah bin Jahsy ini juga syahid dalam perang Uhud. Abdullah bin Jahsy keluar bersama dengan Sa'ad bin Waqqas dalam peperangan Uhud, tapi sebelum keluar itu mereka bertemu. Kata Abdullah bin Jahsy, wahai Sa'ad bin Abu Waqqas, apakah kamu tak nak berdoa sebelum pergi perang ni? Sa'ad bin Waqqas kata, baik, kita berdoa. Sa'ad bin Abu Waqqas baca doa tuan-tuan, mengangkat tangan, menadah tangan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia berdoa, ya Allah, kamu temukan aku dalam perang Uhud ini dengan seorang pahlawan yang badannya sangat gagah, sangat kuat, yang akhirnya akan berentak dengan aku dengan satu perlawanan yang sangat hebat, dan akhirnya aku dapat menumpaskan dia dalam peperangan ini. Diaminkan oleh Abdullah bin Jahsy. Saat dah selesai doa, saat tanya kepada Abdullah bin Jahsy, kamu tak nak berdoa ke? Abdullah bin Jahsy pun angkat tangan berdoa, ya Allah, temukan aku dalam peperangan ini dengan seorang pahlawan daripada kafir Quraisy yang sangat gagah, yang sangat berani, yang kuat, yang akhirnya aku bertarung dengan dia dengan sangat hebat, dan akhirnya musuh aku dapat potong hidung aku, dapat potong telinga aku, dan aku mati dalam peperangan ini. Tuan-tuan, terkejut Sa'ad bin Waqqas dengar Abdullah bin Jahsy baca doa itu. Tapi apa kata Sa'ad bin Waqqas? Katanya doa Abdullah bin Jahsy lebih baik daripada doa aku, tuan-tuan. Akhirnya memang benar apa yang didoakan oleh Abdullah bin Jahsy. Memang Abdullah bin Jahsy syahid dalam peperangan Uhud seperti mana yang diminta dalam doanya. Dalam doanya dia beritahu supaya hidung aku dipotong, telinga aku dipotong. Nanti Allah bila kamu bangkitkan aku, nanti kamu tanya di mana hidung dan telinga aku, telinga kamu, aku boleh jawab bahawa hidung dan telinga aku terpotong dalam peperangan Uhud. Akhirnya memang betul, tuan-tuan. Dalam peperangan Uhud, hidung dan telinganya dipotong, digantung dekat pokok, tuan-tuan. Dan Abdullah bin Jahsy gugur syahid dalam peperangan Uhud. Dikuburkan bersama dengan pakcik kesayangan Nabi, Hamzah bin Abdul Muttalib. Saat Nabi SAW mengkuburkan Hamzah bersama dengan Abdullah bin Jahsy, saat itulah air mata Nabi berginang keluar, tuan. Sangat sedih. Kisah yang seterusnya, mungkin kisah yang terakhir, Sa'ad bin Mu'az. Sa'ad bin Mu'az, tuan-tuan, adalah orang Ansar juga. Sa'ad bin Mu'az ni, tuan-tuan, di saat kawan-kawan lain dah masuk Islam di tangan Mus'ab bin Umair, dia belum Islam, dan dia sangat marah dengan Mus'ab bin Umair. Diutuskan pergi seorang kawan ni jumpa dengan Mus'ab bin Umair, tolong bagi amaran kepada Mus'ab bin Umair, jangan kamu sebarkan Islam di Madinah dan sila balik semula ke Mekah. Akhirnya kawan Sa'ad bin Mu'az ni pergi, tetapi bila pergi jumpa Mus'ab bin Umair, dengar Mus'ab bin Umair baca Al-Quran, kawan dia pula yang masuk Islam. Saya lupa nama kawan dia, sahabat dia. Sahabat itu balik jumpa dengan Sa'ad bin Mu'az dalam keadaan wajah yang dah tak sama seperti pergi tadi. Menyebabkan Sa'ad bin Mu'az kata, apa jadi dengan kamu? Katanya akhirnya aku dah masuk Islam. Akhirnya Sa'ad bin Mu'az kata, tak boleh pakai kamu ni, biar aku pergi sendiri jumpa Mus'ab bin Umair. Akhirnya Sa'ad bin Mu'az pergi sendiri jumpa Mus'ab bin Umair.
bagi amaran pada Mus'ab bin Umair. Tapi Mus'ab bin Umair kata, Sa'ad bin Mu'az, kamu tunggu dulu, apa pun kamu nak buat pada aku, tapi kita duduk dulu, mari kita bincang. Sekarang kamu dengar apa yang aku akan cakap, lepas itu kalau kamu nak argue ke, kamu tak puas hati ke, kamu boleh minta apa saja. Kata Sa'ad bin Mu'az, baik, ini satu permintaan yang adil. Ini nak ngabarkan bahawa masih ada pertimbangan daripada Sa'ad bin Mu'az. Akhirnya dibaca Al-Quran kepada Sa'ad bin Mu'az. Akhirnya Sa'ad bin Mu'az diberi hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala, masuk Islam. Tanya kepada Mus'ab bin Umair apa yang perlu dia buat. Kata Mus'ab bin Umair, balik rumah, sucikan badan, mandi, bersih-bersih. Bila dah ucap kalimah syahadah, akhirnya berjumpa dengan, sebab Sa'ad bin Mu'az adalah merupakan ketua kepada suku kaum dia. Dia pergi jumpa dengan kepada semua kaum dia. Dia bagi tahu bahawa jangan kamu bercakap dengan aku sepatah pun selagi mana kamu tak mengucapkan kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Akhirnya tuan-tuan, seluruh kaum dia dari kecil sampai ke besar semuanya mengucapkan kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tengok bagaimana hebatnya Sa'ad bin Mu'az. Dia tak pernah ketinggalan dalam peperangan bersama dengan Nabi SAW. Dalam peperangan Badar, di saat Nabi diuji dengan peperangan yang pertama, Nabi nak tanya pandangan bagi sahabat-sahabat. Orang Muhajirin awal dah bagi tahu, kami akan tetap akan bersama dengan kamu wahai Rasulullah. Rupanya jawapan yang dibagi oleh orang Muhajirin, Nabi masih lagi tak puas hati. Rupa-rupanya Nabi nak nunggu jawapan daripada orang Ansar. Akhirnya Sa'ad bin Mu'az bangun, seolah-olahnya wahai Rasulullah, kamu nak mendengar jawapan daripada kami. Maka kata Sa'ad bin Mu'az bangun, dia bagi tahu, wahai Rasulullah, kami berjanji kami tak akan menjadi seperti umat Nabi Musa. Apa kata umat Nabi Musa? Wahai Nabi Musa, kalau kamu nak pergi perang, kamu pergilah perang, kami duduk sini saja. Kami tak akan jadi begitu wahai Nabi SAW. Kalau kamu ajak kami pergi berperang, kami akan pergi, walaupun kami akan menempuh lautan gelora, kami akan pergi. Rupanya jawapan daripada Sa'ad bin Mu'az itu menyebabkan Nabi SAW sangat rasa tertunggu-tunggu. Tuan-tuan, dalam peperangan Khandaq, di saat Nabi sedang mengatur strategi, tuan-tuan, Nabi nak nego dengan orang Ghatfan yang nak bersama dengan Ahzab. Nabi kata, aku nak bagi 1/3 daripada hasil kurma di ladang ini kepada puak Ghatfan supaya mereka bersama dengan kita. Akhirnya Sa'ad bin Mu'az kata, tanya pada Rasulullah, wahai Rasulullah, adakah ini merupakan perintah daripada Allah SWT ataupun pandangan daripada Tuhan sahaja? Maka dijawab oleh Nabi SAW, ini adalah pandangan daripada aku saja. Maka kata Sa'ad bin Mu'az, ya Rasulullah, demi Allah, kami tak akan masukkan sebiji pun kurma ke dalam mulut orang Ghatfan melainkan dengan mata pedang. Akhirnya Nabi SAW memang memuji pandangan yang diberikan oleh Sa'ad bin Mu'az. Dalam peperangan Khandaq itulah Sa'ad bin Mu'az terkena satu tutusan panah yang menyebabkan dia mengalami kecederaan yang sangat parah, tuan-tuan. Tapi dia belum mati. Nabi bina satu kemah untuk Sa'ad bin Mu'az untuk merawat lukanya. Dan Sa'ad bin Mu'az sempat menjadi hakim dilantik oleh Nabi SAW untuk membuat keputusan terhadap satu kaum Quraizah yang telah membelot kepada Nabi SAW. Keputusan yang dibuat oleh Sa'ad bin Mu'az ialah bunuh semua orang laki-laki Bani Quraizah, orang perempuannya dijadikan tawanan. Dan keputusan itu yang diikuti oleh Nabi SAW. Maka selepas daripada itulah barulah Sa'ad bin Mu'az mengembuskan nafasnya yang terakhir. Tuan-tuan yang mati Allah Subhanahu Wa Taala, ini kisah-kisah yang saya bawa kepada tuan-tuan supaya kita bermuhasabah. Saya bawa itu ada orang dewasa, saya bawa itu ada kanak-kanak. Maka persoalan pada kita di mana, tuan-tuan? Kita di mana saat kita nak menegakkan agama Islam, tuan-tuan? Kita di mana? Sebab itu ada 3 seringkasnya yang kita perlu buat. Yang pertama, langkah untuk kita mengembalikan kedaulatan Islam, yang pertama mestilah dengan ilmu.
Ini yang poin-poin yang kita ambil daripada apa yang berlaku Nabi SAW. Mesti dengan ilmu. Sebab pertama Allah Ta'ala turunkan, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan kamu. Mesti dengan ilmu, tuan-tuan. Ilmu nak dapat di mana? Ilmu dapat daripada Al-Quran, hadis dan sirah yang kita dengar ni. Yang kedua, mesti dengan iman, tuan-tuan. Dan yang ketiga ialah mesti dengan ukhuwah. Ini 3 formula cara untuk kita mengembalikan kedaulatan Islam. Sebab Allah menyatakan wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kamu kepada tali Allah Islam dengan akidah yang mantap, dan jangan kamu berpecah belah, tuan-tuan. Jangan kamu berpecah belah. Kita kena ambil teladan, pengajaran, sempadan daripada apa yang berlaku selepas runtuhnya Khalifah Islamiah yang terakhir. Kena ambil pengajaran, tuan-tuan. Kita nak kembali ke arah itu. Sampai bila kita nak tengok orang Islam diperkotak-katikkan? Yang pertama, kita kena kembalikan kedaulatan Islam dalam negara kita, tuan-tuan. Itu kena ingat. Lepas tu kata ustaz cakap kat masjid ni, tak, memang kena cakap kat masjid. Kalau tak cakap kat masjid, nak cakap kat mana, tuan? Dalam duk cakap kat masjid pun hak dulu pun silap juga. Tu dalam cakap kat masjid tu orang kata ustaz Ijam yalah cakap-cakap benda begini. Cakap kat masjid, nak cakap kat mana lagi? Kita semua bertanggungjawab. Nanti Allah Ta'ala tanya, apakah usaha kamu untuk mengembalikan kedaulatan Islam? Ini, tuan-tuan, 3 ramuan ini. Pertama, mesti dengan ilmu. Yang kedua, mesti dengan iman. Yang ketiga, mesti dengan ukhuwah. Kita dah tahu bahawa semua orang Islam itu innamal mu'minuna ikhwatun. Sungguhnya orang beriman itu adalah bersaudara. Fa aslihu baina akhawaikum. Perbaikilah antara mereka yang bergaduh tu. Kena baik-baikkan semula, tuan-tuan. Itu syarat untuk kita mendaulatkan kembali Islam di muka bumi Malaysia ini, tuan-tuan ingat. Kalau tidak, hari-hari kita akan tengok benda-benda yang kita rasa tak mampu untuk kita tengok, tuan-tuan. Itu yang latest, yang terakhir sekali kita tengok bagaimana orang mempersendakan jatah negara. Kita, ustaz cerita pasal jatah. Jatah tu benda yang kita kena anggap dia sebagai satu benda yang mesti kita pertahankan. Apatah lagi dia melukis budak-budak bogil dekat lambang bulan dan bintang. Kita tahu bahawa bulan dan bintang itu adalah melambangkan agama Islam. So apa benda yang dia nak kabur sebenarnya? Dia nak ngabarkan bahawa agama Islam ni agama seks, agama apa? Dia nak kabur begitu. Yang akhirnya ni ada seorang kartunis bagi tahu bahawa nak buat apa marah? Ini adalah cara untuk kita menyampaikan kita punya seni. Ya Allah, apa benda lah seninya? Tak ada cara lain ke? Dia selain daripada kamu nak lukis gambar jatah negara, lukis gambar kat 5, hantu kat 5 lagi bagus. Buat apa yang kamu nak lukis, nak rosakkan gambar jatah negara tu? Buatlah benda yang lain. Jadi tuan-tuan minta Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan apa yang saya kongsikan dengan tuan-tuan itu sedikit sebanyak dapat menyuntik semangat pada kita supaya kita tak alpa dan tak leka, tuan-tuan. Mudah-mudahan kita semua akan dibangkitkan oleh Allah SWT di yaumul mahsyar nanti bersama-sama dengan pejuang Islam. Sebab, tuan-tuan, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Tuan kena ingat, jangan kamu mati melainkan dalam keadaan kamu Islam. Ayat itu Allah tujukan kepada kita, bukan kepada orang kafir, tuan. Di pangkal tu, ya ayyuhallazina amanu. Ingat, tuan. Jangan kita mati melainkan dalam keadaan kita Islam. Selamat hanya Islam saja, tuan-tuan. Tuan-tuan cari nasionalisme, tuan-tuan tak akan selamat. Tuan-tuan cari sekularisme, tuan-tuan tak akan selamat. Tuan-tuan tak boleh jawab dekat kubur nanti, aku beriman dengan Islam separuh, aku beriman dengan sekular separuh. Tak boleh, tuan. Aku beriman dengan Islam separuh, dengan liberal separuh. Tak boleh, tuan. Dia belasah ni muka dengan akhir, baru tahu, tuan-tuan. Aku beriman dengan Islam separuh, dengan ayah pin separuh. Lagi tak selamat, tuan. Aku beriman dengan Islam separuh, dengan ayah pan separuh. Lagi, itu confirm memang tak selamat, tuan-tuan. Ayah pin tak selamat, ayah pan lagi tak selamat, tuan-tuan. Tuan-tuan Allah SWT cukup masa dan ruang untuk tuan-tuan mengambil air wuduk dan sebagainya. Minta maaf banyak-banyak, tuan-tuan kalau ada benda yang tersinggung kepada tuan-tuan, dan kalau ada yang terkasar bahasa
atau benda yang tak boleh saya sampaikan kepada tuan-tuan dan tuan tak faham, saya minta maaf banyak-banyak. Saya hanyalah manusia yang biasa. Mudah-mudahan Allah Taala memberkati usaha kita dan istiqamah kita dalam perjuangan Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. اللهم اكشف عنا البلاء والوباء والغلاء ما لا يكشف غيرك ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجزام ومن سيء الأسقام ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم.